صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyid al-Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Assalamu alayka ya Khatam al-Nabiyyin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini daripada bulan Ramadan tanggal 28 Ramadan. Malam ni sudah masuk malam 29 dan besok malam 30. Ya Allah, cepatnya Ramadan meninggalkan kita tuan-tuan ya. Tapi begitulah adat hidup. Apabila kita bertemu, di akhirnya berpisah. Apabila kita hidup, di akhirnya mati. Begitulah dia Ramadan. Kita bertemu dengan dia. Dan sekarang Ramadan pun sudah siap-siap untuk nak meninggalkan kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebelum kita akhiri bulan Ramadan ini, kita ada satu lagi kewajipan selain daripada berpuasa, ialah kita mengeluarkan zakat fitrah. Dalam pelajaran semalam kita telah sebutkan, puasa itu tergantung antara diterima Allah atau tidak, sehinggalah kita membayar zakat fitrah. Jadi maknanya zakat fitrah ini sangat penting ya. Jadi walaupun
Kita ni orang yang tak berada, tetapi kalau kita mencukupi keperluan sehari kita, sewaktu malam raya dan besok raya dah cukup, maka yang lebih tu makna kita ada kemampuan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan kita telah menyebutkan zakat fitrah tu wajib kita keluarkan bagi orang yang di bawah tanggungan kita, iaitu isteri dan anak-anak yang belum baligh dan mak bapak yang uzur. Maka itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, selain daripada keluarkan zakat fitrah untuk diri kita. Dan kalau kita nak keluarkan zakat fitrah untuk anak-anak yang sudah baligh, mesti dan syarat mendapat izin daripada mereka. Kerana anak-anak sudah baligh, mereka berkewajipan mendirikan perintah Allah dengan diri dia. Seperti solat, dia wajib solat. Seperti puasa, dia wajib puasa sebab dia dah baligh. Dan begitulah zakat fitrah, dia wajib melakukan zakat fitrah untuk diri dia. Tetapi kalau sekira ibu ayah nak keluarkan zakat fitrah untuk anak yang dah baligh, walaupun dia baligh tapi dia masih sekolah, dia masih belum dapat kerja, jadi dia tak ada kemampuan, maka mestilah ibu ayah yang nak keluarkan zakat fitrah untuk si anak itu mendapat izin daripada anak tersebut. Bukan dia keluarkan saja. Kalau keluar saja itu tanpa izin. Tanpa izin dia menjadi pahala sedekah, tapi tak jadi pahala ataupun tak tertunai zakat fitrahnya. Kalau orang yang mengeluarkan zakat fitrah tu bila masa yang wajib, bila masa yang harus, bila masa yang sunat. Yang wajib ialah apabila masuk 1 Syawal, masuk maghrib. Kerana yang diwajibkan zakat fitrah ialah orang yang bertemu 2 bulan dalam keadaan dia hidup. Dia dalam bulan Ramadan dan dia hidup sampai bulan Syawal, walaupun 1 minit masuk malam, masuk maghribnya 1 Syawal, maka sudah wajib dia zakat fitrah. Kalau dia tak bertemu salah satu daripada 2 bulan ini, Ramadan dengan Syawal, tak wajib zakat fitrah. Umpama dia mati pada pertengahan Ramadan, dia tak wajib zakat fitrah sebab dia belum masuk Syawal. Atau baby yang lahir setelah masuk maghrib malam 1 Syawal, jadi tak bertemu dengan Ramadan, maka dia tak wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah wajib kalau dia hidup bertemu 2 bulan Ramadan dan Syawal. Dan kita telah mengatakan bahawa wajib itu pada waktu maghrib dan disunatkannya iaitu pada pagi subuh. Lepas sembahyang subuh sebelum sembahyang hari raya. Yang afdalnya ialah sebelum kita keluar nak pergi sembahyang hari raya, kita keluarkan zakat fitrah kita. Tapi dalam keadaan yang sempit masa tu, mungkin kita pun kelang kabut, ya. Jadi harus kita keluarkan zakat fitrah itu daripada permulaan Ramadan. Permulaan Ramadan masuk 1 Ramadan, kita pun keluarkan zakat fitrah. Harus, itu harus, sah. Tapi kalau dia keluarkan zakat fitrah sebelum masuk Ramadan, maka itu tidak sah. Mana-mana ibadat pun, tak kiralah solat ke, puasa ke, ya, haji ke, kalau dia jatuh niat, dia buat ibadat itu sebelum masuk waktunya, maka tidak sah. Ya, zakat fitrah ialah bulan Ramadan bertemu dengan Syawal. Melainkan kalau zakat harta. Zakat harta kita nak keluarkan awal. Kita zakat harta kita tu patutnya kita keluar bulan Disember. Tetapi kerana kita nak dapatkan pahala Ramadan, kita keluarkan pada bulan Ramadan. Padahal belum wajib lagi, belum cukup setahun. Tapi diharuskan. Kerana dia mencepatkan ibadat yang untuk mendapatkan pahala. Itulah dia tuan-tuan, ya. Baik, kita telah menyebutkan semalam bahawa zakat fitrah itu ialah sebanyak 1 gantang. 1 gantang itu ialah 4 cupak. Setiap 1 cupak tu ialah 750 gram. Tapi kalau sekiranya 4 cupak, maka dia bersamaan dengan 3 kilogram. Dia kurang, tak sampai 3 kilogram lah, kurang sikit. Tapi kita make round figure lah. 3 kilogram. Jadi dia kena keluarkanlah zakat fitrah dia tu mengikut makanan yang dia makan di negeri tersebut. Kalau negeri ini orang yang makan nasi, maka beraslah menjadi zakat fitrah dia. Kalau di negeri India umpama dia makan roti, maka gandumlah zakat fitrah dia. Kalau di Ghana, di Afrika Tengah, makanan dia ialah pisang, maka pisang itulah zakat fitrah dia.
Jadi masing-masing mengikut kepada makanan asas negeri yang dia berada. Itu tuan-tuan ya. Dan kita juga telah menyebut, dan kita telah sampai kepada muka surat 483. Siapa yang ada kitabnya, juz yang kedua, iaitu muka surat 483 yang membicarakan tentang sambungan masalah zakat fitrah. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarga dan para sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, bil khusus Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan juga kepada sekalian guru-guru kita yang telah menyampaikan pelajaran agama sampai kita dapat pada hari ini daripada tuan pengarang kita, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan usia mereka berdua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dilindungi dari segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati sekalian para masyayikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka, dan semoga Allah Ta'ala kurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan niat yang tersebut. Ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi. Berkata tuan pengarang itu rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bihi fid darin amin. Muka surat 483 juz yang kedua, kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Faedah yang kedua, wajib berniat tatkala akan mengeluarkan zakat. Semua ibadat wajib niat. Innamal amalu biniat. Setiap amalan bergantung pada niat. Jadi kalau dia tak niat nak keluarkan zakat harta ke atau zakat fitrah ke, maka dia menjadi pahala sedekah. Sebab dia tak niat untuk keluar zakat. Jadi zakat ini wajib. Jadi wajiblah dia niat. Kalau sedekah dia sunat. Jadi dia tak niat pun tak apa. Jadi dia, perbuatan dia terus dia mendapat pahala. Contoh lafaz yang niat tu, ini adalah fardu zakatku. Jadi ini adalah hati kita. Dalam hati dia lah. Ini zakat hartaku. Ataupun ini adalah fardu setelah sedekah hartaku. Jadi sedekah hartaku fardu. Kalau fardu sedekah tu maknanya zakat lah tu. Sebab kalau sedekah tu asal hukumnya adalah sunat. Sedekah asal hukumnya adalah sunat. Jadi kalau dia sebut fardu maknanya zakat, ya. Kalau nazar dia tak payah sebut fardu. Sebab nazar tu sendiri sudah jadi fardu. Ini sedekah nazarku. Dia nazar, ya Allah, aku bernazar nak bersedekah kepada masjid ini sekian-sekian. Ataupun persatuan ini, atau fakir miskin ini. Jadi bila nak keluar sedekah tu, dia pun, ya Allah, terimalah sedekah nazarku. Jadi dia nazar lah. Itu wajib dia niat. Sebab sedekah nazar tu wajib. Jadi wajib dia niat. Jadi perkara yang wajib mesti niat. Kalau yang tak wajib, dia tak niat, sah. Cuma dah pahala sunat. Itu dia tuan dia. Jadi kalau diwakilkan orang, dia kena sebutkanlah. Ini saya wakilkan anda untuk, atau ustaz, saya wakilkan ustaz untuk menyampaikan zakat hartaku atau zakat fitrahku. Zakat fitrahku dan isteri dan anak-anakku sekian-sekian ramai. Jadi dia sebutkan tu supaya clear. Yang ini adalah zakat fitrah untuk diri dia dan juga isteri dan juga anak-anak dia. Cuma niat ini dia wajibnya adalah hati. Wajib adalah hati. Dia tak wajib bagi tahu pada orang yang terima ini zakat tau. Dia tak wajib bagi tahu. Cukup dalam hati dia. Asalkan orang yang terima itu orang yang berhak menerima zakat. Orang berhak menerima zakat 8 asnaf lah yang kita dah sebutkan semalam. Ya, daripada fakir miskin, daripada orang fisabilillah. Fisabilillah ni orang pergi perang fisabilillah, termasuk orang yang mengajar agama, para asatizah kita, dan orang yang berhutang, orang mu'allaf yang masuk Islam,
Dan orang yang musafir terputus dia punya bekalan jalan. Dan demikian juga orang yang menjadi amil. Amil tu maknanya yang bertugas untuk menguruskan zakat terima dan membagikan. Jadi itu amil. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Salah satu 8 asnaf ini kita kalau nak bagi boleh. Ya, jadi janganlah semua harta kita bagi satu orang dalam miskin. Orang miskin ni seorang saya dapat. Janganlah kita pecahkan sekurang-kurang 3 orang miskin, ya. Kalau kita nak pecahkan 4 asnaf, orang fakir, orang miskin, orang mu'allaf, orang fisabilillah, boleh. Ustaz nak dapat susah lah mana satu ni. Kita bagi pada fakir saja, orang miskin saja. Boleh, cuma janganlah satu orang kita pecahkan. Umpama 3 orang. Jadi dengan itu terbagilah zakat dia tu kepada 3 orang. Jadi itulah ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita bagi pada orang fakir miskin, pada asatizah kita, ustaz-ustaz kita yang menjadi pengembang agama kita, iaitu para asatizah, fisabilillah, masuk dalam bab fisabilillah. Dan juga orang mu'allaf yang baru masuk Islam, ya, dan juga orang yang kita kata berhutang. Yang hutang tu bukan kerana hutang nak luxury, nak beli rumah cantik, kereta cantik, tak ada. Hutang ni kerana terdesak dalam hidup dia. Makan minum dia tu tak cukup, dia berhutang, ya. Pakaian dia tak cukup, kena beli pakaian yang menutup aurat, pasal dia berhutang. Jadi orang miskin lah tu, maknanya dia susah. Itu berhutang. Ataupun kita kata orang yang musafir, dia datang pada luar negeri, sampai negeri kita nak balik tak ada duit kerana dia kena rompak. Jadi kita bantu dia belikan tiket penerbangan dia. Umpamanya, itu boleh gunakan wang zakat. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tapi zakat ni dia tak guna untuk benda, dia guna pada orang. Orang yang maksudnya orang tu maknanya manusia. Manusia yang miskin, yang fakir, yang fisabilillah, ya. Cuma ada sebagian orang membagikan kepada bangunan madrasah, bangunan masjid. Kalau dibagikan bangunan madrasah masjid, ada sebagian besar ulama tak mengesahkan, tak boleh. Habis ustaz macam mana? Dia bagi kepada orang yang menguruskan tu, kerana orang yang menguruskan tu akan bagi kepada asatizahnya. Asatizah atau pelajar-pelajar yang miskin. Ataupun pelajar-pelajar miskin tak dia nak beli buku, dia belikan bukunya atas dasar untuk pelajar miskin. Itu bolehlah, ya. Atas dasar itulah. Allahu alam. Sebab perkara ini ada sedikit perbezaan pendapat, cuma majoriti ulama kita mengatakan zakat itu untuk orang, bukan untuk benda, ya. Bukan untuk benda bangun masjid, bukan benda untuk bangun kamar madrasah, tapi untuk orang manfaatkannya, ya. Dan waktu niatnya itu pada waktu memberikan zakat tersebut pada fakir miskin atau pada waktu menyerahkan kepada wakil. Ya, jadi kalau sekiranya nak niat, bila waktu dia bagi orang miskin, dia niatlah, tidak, ini zakat hartaku, ini zakat fitraku. Atau waktu dia bagi pada wakil, dia bagi pada wakil di masjid, ya, wakil pihak MUIS, ataupun wakil yang kita nak wakilkan. Ini dalam hati dia niat, ini zakat fitrah. Tapi cuma dia, kalau wakil dia kena sebutkan sebab apa? Sebab supaya wakil tu tahu ini zakat, supaya nanti bila dia sampaikan, maka dia tahu itu zakat. Ya, itu lebih baiklah, lebih sempurna. Dan boleh mendahulukan niat sebelum menyerahkannya kepada fakir miskin atau wakil, dengan syarat setelah membezakan zakatnya dari hartanya yang lain. Jadi kalau sekiranya nak niat dulu, nak pergi tempat orang fakir miskin, dia niat dulu. Dia niat, ya, ni aku nak keluarkan zakat ni, pada zakat hartaku ni pada orang fakir miskin. Kemudian petang nanti dia datang pergi rumah fakir miskin, dia pun bagi. Maka boleh, ya. Tapi dah dibezakanlah zakat hartanya nak keluar dengan harta dia yang masih lagi ada di tangan dia, ya. Faedah yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah berupa wang. Ni kita keluarkan zakat fitrah ni tak pakai beras ustaz, kita pakai duit. Macam mana? Tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa wang dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. 3 imam besar mengatakan tak sah. Syafi'i, Maliki, Hanbali. Oh, Masya Allah. Kenapa tak sah? Kerana mengikut dasar hadis, Nabi mengatakan kurma, beras, gandum. Nabi menyebutkan makanan.
Sebab yang diperlukan orang-orang fakir miskin ni waktu nak menyambut raya ialah makanan. Jadi makanan itu boleh diberi manfaat untuk diri dia. Melainkan mazhab Imam Hanafi. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah sah. Mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya adalah sah. Ini sudah menjadi satu perbahasan pada masa dahulu tentang masalah keluarkan zakat duit, ya, dengan duit. Jadi di sini kalau kita lihat memanglah membagi beras itu yang terlebih utama kerana mengikut daripada nas hadis. Dan zaman dulu pada waktu-waktu dahulu sebelum kita introduce dengan pakai duit, ya, orang amil tu dia siapkan satu gantang beras kat masjid. Jadi apabila kita datang, kita beli, berapa harga? $5 kita beli. Kemudian lepas tu kita pun ambil beras ni, saya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya ataupun dengan anak saya, dengan isteri saya. Jadi amil tu kata okey aku terima. Jadi mana dia beli beras tu pada amil, ya. Itu yang berlaku daripada zaman dulu kita. Mana itu confirm ya sah sebab dia mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Tapi beras tu nanti ambil tu jual bagi pada orang fakir miskin, samalah juga. Dan kalau sekiranya ikut mazhab Abu Hanifah, dia memandang kepada direct use, maknanya kegunaan yang langsung. Kerana orang fakir miskin dia bukan hanya perlu untuk makan, dia perlu juga untuk pakaian, dia perlu juga untuk rumah, dia perlu juga untuk anak-anak sekolah sebagainya. Jadi maknanya ke sini keperluan dia itu tak mencukupi. Dia perlu sebulan dalam 1,000 tapi dia hanya dapat 500. Itu namanya orang miskin lah, ya. Jadi kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah tu atas dasar keperluan yang diperlukan, yang berhajat mengikut keadaan kita sekarang ini, ya. Jadi itulah ni sebabnya kenapa difatwakan pada zaman ketika itu untuk membolehkan keluarkan zakat fitrah dengan wang mengikut mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi juga pendapat yang kuat, ya, sebab dia melihat kepada keperluannya para pengguna orang-orang fakir miskin. Dan yang lebih utama di muka surat berikutnya pula, di muka surat 484, dan yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Makanan pokok tu makanan di tempat tersebutlah, agar dihukumi sah menurut pendapat seluruh ulama. Kalau dia keluarkan beras, semua 4 mazhab kata sah. Kalau dia keluarkan duit, Imam Hanafi kata sah, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali kata tak sah. Jadi berat juga, ya. Di Mekah, waktu saya Ramadan di sana, nanti satu hari sebelum masuk Hari Raya, sibuk orang-orang yang jual beras. Dia jual siap satu gantang untuk kita beli, untuk kita bayar zakat. Dan orang miskin pun dah standby kat situ juga. Kita beli dan kita bagi pada orang miskin ni. Orang miskin ni jual balik kepada si penjual tu. Jadi pokoknya dia punya salurannya betul. Maknanya memberi makan yang asas. Itulah yang kita dah sebutkan tadi kenapa Imam Hanafi membolehkan, kerana dia pergi kepada melihat kepada keperluan yang direct user, ialah dia perlukan wang, bukan perlukan beras saja, ya. Allahu a'lam. Faedah yang keempat, tapi beras itu berapa harganya ikut kepada kita punya makanan kita. Jadi orang yang makan grade yang rendah mungkin satu gantang $400 lebih, ya, atau $5. Orang yang makan grade yang tinggi, grade yang bagus, ya, bas yang orang kata basmati ke apa kan, yang bagus, maka mungkin satu gantang tu jatuh dalam 3 kilo, mungkin dalam harga $7 lebih, ya. Itu sudah dikeluarkan dia punya anggaran harga dia oleh pihak MUIS, ya. Jadi dia tengok pada diri dia lah makan apa. Jadi kalau dia makan yang bagus, jangan dia keluarkan beras yang tak bagus punya harga. Tak boleh, itu pelecit tu, ya, tak sah. Bukan kata pelecit, tak sah, ya. Kalau dia makan beras yang sederhana tapi dia bagi harga beras yang mahal, tak apa, lebih itu jadi pahala sedekah. Yang keempat, faedah yang keempat, mewakilkan pada orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hukum mewakilkan pada orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Pertama, jika mewakilkannya setelah masuk bulan Ramadan, sah. Kita wakilkan setelah masuk Ramadan. Tapi kalau sebelum masuk Ramadan, tak sah. Melainkan kalau kita pesan pada dia, jangan kau keluarkan, melainkan dalam bulan Ramadan.
Ya, sebab belum masuk waktu. Masuk waktunya lah masuk Ramadan. Itulah tuan-tuan ya. Faedah yang kelima, zakat fitrahnya anak yang dilahirkan dari hasil zina. Na'udzubillah. Jadi hasil zina. Jadi bapa zina kata ini bukan anak aku. Walaupun dia mengaku anak dia pun tak wajib bapa zina tu keluarkan zakat fitrah. Na'udzubillah ya. Sebab dari segi hukum, anak zina tidak boleh dibin atau dibentikan kepada bapa zina dia. Tak boleh. Ya, walaupun bapa tu mengaku aku berzina dengan mak dia, tapi tak boleh juga dibin atau bentikan. Kenapa? Sebab bila kita bin atau bentikan kepada bapa si penzina itu, kita seperti memberikan dia satu penghormatan. Ini anak engkau. Jadi kita dalam syariat Islam, perbuatan dosa, perbuatan maksiat tidak ada penghormatan sama sekali. Kerana dia melanggar hukum Allah. Nak beri penghormatan. Kenapa? Jadi dia tak boleh diakui sebagai bapaknya, walaupun ibunya tu kata inilah dia orang yang aku berzina dengan, pun tak boleh juga. Sebab itu jadi tak boleh dia terimakan, kita katakan bapa zina tak boleh keluarkan zakat fitrah untuk anak zina dia. Habis siapa nak keluarkan? Ibu dia lah. Sebab ibu ni memang direct, tak boleh dinafikan. Dia lahir keluar pada perut ibu ini. Jadi ibu ni lah yang keluarkan dia punya zakat fitrah anak zina itu. Ya. Na'udzubillah min zalik. Faedah yang keenam, suami tidak mampu mengeluarkan zakat untuk isterinya. Apabila suami tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah untuk isteri, maka sang suami tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Begitu juga bagi sang isteri tidak wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi suami tak ada duit, tak mampu, miskin. Kita dah sebutkan semalam, syarat wajib dikeluarkan zakat kalau dia sudah ada kemampuan untuk memakan sehari semalam pada malam hari raya dan pada hari esok hari raya. Dia ada cukup makan, lebih dia wajib keluar zakat. Tapi dia tak cukup makan, nak makan malam hari raya ni pun tak tahu apa nak makan, tak ada duit, tak ada apa nak makan. Allah, kesian. Habis macam mana ustaz dia nak keluar zakat fitrah? Tak wajib sebab dia tak mampu. Dia tak mampu untuk diri dia, nak keluar nak bayar untuk isteri dia pun tak mampu. Sang isteri pula, apakah sang isteri ada duit? Apakah wajib sang isteri itu keluarkan zakat fitrah? Tak wajib. Kenapa? Sebab kewajipan zakat fitrah adalah atas suami, bukan atas isteri. Walaupun isteri ada duit, habis suami tak ada duit, tu ditanggungjawab je lah. Aku bukan tanggungjawab aku. Nampak? Cuma sunatlah isteri tu keluarlah zakat fitrah. Kau dah mampu kan? Kau keluarlah, dapat pahala. Sekurang-kurangnya dapat pahala sedekah. Itulah tuan-tuan ya. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sedang Imam Rafi'i mewajibkan. Imam Rafi'i salah seorang ulama wal mazhab Syafi'i, dia kata kalau isteri ada kemampuan, wajib dia keluarkan zakat fitrah untuk diri dia. Tapi Imam Nawawi kata dia tak wajib sebab zakat fitrah wajib atas suami, bukan atas isteri. Ya. Tapi sunatlah isteri itu keluarkan. Muka surat 485, faedah yang ketujuh. Harta seseorang berada pada suatu tempat. Dia nak keluar zakat fitrah tapi harta dia tak ada dengan dia. Kenapa? Harta dia jauh kat tempat lain, dia simpan tempat lain. Hukumnya sebagai berikut. Jika kurang dari marhalatain, 2 marhalah, 82 km, maka wajib baginya untuk keluarkan zakat fitrah. Jadi kalau harta dia tu tak di tangan dia, tapi dalam lingkungan 82 km, maknanya bukan musafir. Kalau dia pergi ke tempat rumah kawan dia ataupun tempat dia simpan duit tu, dia boleh ambil. Jadi maknanya wajib keluar zakat fitrah. Tapi jika mencapai 2 marhalah, maknanya dah musafir lah tu. 2 marhalah tu dah 2 malam perjalanan, maknanya 82 km. Atau lebih, maka tidak wajib bagi untuk keluarkan zakat fitrah menurut pendapat Imam Ramli. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar, wajib mengeluarkan zakatnya jika ia mendapatkan orang yang akan meminjamnya. Dia tak ada duit. Ustaz, duit saya ada tapi dekat Kuala Lumpur. Alamak. Apa cara saya nak keluarkan zakat ni? Dia tak orang boleh pergi ambilkan. Kalau ada orang boleh ambilkan. Tapi sekarang tak payah susah. Sekarang bank transfer saja. Ini masalah ni kalau zaman dulu lah ya. Sekarang zaman moden ni dia punya bank transfer daripada mana pun boleh. Di Amerika ke, daripada negara Arab ke, daripada Malaysia ke, bank transfer saja. Alhamdulillah. Itulah dia ya.
Ini kita cakap kalau segi zaman dulu lah ya. Tempat dia di lain, harta di tempat yang lain. Faedah yang ke-8. Terkumpul kewajipan 2 zakat pada sesuatu. Tidak terkumpul 2 zakat pada satu benda kecuali pada 3 masalah sebagai berikut. Ini masalah pokok kurma, masalah kita jual beli ya. Saya rasa kita tak sentuh itulah ya. Mengeluarkan zakat berupa wang, masalah faedah ke-9. Mengeluarkan zakat berupa wang. Tidak boleh mengeluarkan zakat berupa wang kecuali pada 2 masalah. Zakat perdagangan. Zakat dagang tu dengan duit lah kan. Maka keluarlah zakat pun dengan duit. Keduanya pada masalah jubrun, mana kekurangan atau kelebihan pada kadar zakat yang dikeluarkan. Allahu alam apa maksudnya. Dan dengan itu kita selesailah daripada membicarakan bab zakat fitrah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sentuh bab zakat fitrah ni pasal kita nak keluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ni. Tapi insya-Allah nanti bila kita selesai bab solat, kita akan masuk bab zakat. Kita akan pergi sekali lagi secara terperinci lah ya. Ini kita agak shortcut ni sebab kita nak ambil yang penting sekali untuk kita nak keluar zakat. Jadi zakat fitrah, satu orang, satu sak, satu gantang. Beras yang kita makan harian kita. Mutunya berapa, itulah harga dia. Dan kita wajib keluarkan zakat fitrah untuk orang bawah tanggungan kita dan anak yang belum baligh. Kalau anak sudah baligh, maka kita minta izin daripada dia. Jadi kalau anak tu dia nak keluarkan zakat fitrah untuk ibu dia, untuk ayah dia, dia nak minta izin tak? Kalau ibu ayah dia tu susah, dia tak boleh mampu keluarkan zakat fitrah diri dia, anak tu boleh keluarkan dengan tanpa minta izin kerana memang anak itu wajib menanggung ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa tu ada kemampuan, apakah wajib dia minta izin? Terlebih afdal supaya hilang pada khilaf, minta izin mak, saya nak keluarkan zakat fitrah untuk mak, boleh nak. Kalau mak tu ada kemampuan, kalau mak tak ada kemampuan, memang kita boleh langsung keluarkan zakat fitrahnya. Kalau anak dah baligh, kita tak boleh keluarkan zakat fitrah untuk dia melainkan dengan izin dia. Kena minta izin yang dia lah. Ya, anak tu kata boleh pak, saya izinkan awaknya. Barulah bapak dia keluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah yang paling betul, yang afdal ialah makanan, beras ataupun gandum dan sebagainya. Adapun duit itu adalah khilaf. Jadi kalau baik kita bagikan beras makanan. Macam sekarang kita bagi beras makanan kepada orang fakir miskin kan. Itu kita boleh bagilah atas dasar niat zakat fitrah. Wallahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Malam ini merupakan malam 29. Dan malam ini insya-Allah kita akan mengadakan majlis khatamul Quran. Majlis khatamul Quran pada jam 10 malam ya. Kita solat tarawih. Lepas habis solat tarawih, kita duduk sekejap, kita buka online kita dan insya-Allah kita akan mulakan kita punya majlis khatam Quran. Kita akan mulakan majlis khatam Quran tu dengan membaca pada surah Wadduha. Ada orang tanya, "Ustaz, saya dah khatam dah, tapi boleh tak saya ikut?" Jawapannya boleh. Majlis khatam Quran ni tak kira untuk orang yang khatam ataupun yang tak khatam atau yang tak baca Quran, boleh saja ya. Kalau dia memang baca Quran tapi dia pun tak sampai Wadduha lagi, boleh ikut, tak apa, mengambil barakah. Di sini saya nak bacakan beberapa potongan riwayat dan hadis dan adab-adab untuk kita khatam Quran ya, supaya malam ni saya tak panjang lebar lagi, supaya saya terus saja masuk dalam bab khatam Quran. Ini saya sebutkan adab-adabnya sedikit. Dan saya memetik daripada kitab Nafahatur Rahman, hembusan Ar-Rahman, yang dia dalam membicarakan tentang doa-doa khatamul Quran. Ini ditulis dalam bahasa Arab. Yang penulisnya ialah sama dengan penulis kitab Fiqhul Ibadat. Masya Allah, Fiqhul Ibadat dalam bahasa Indon. Tetapi dalam bahasa kitab yang tentang khatam Quran dalam bahasa Arab. Masya Allah, alim sungguh orang pengarang ini ya. Dan Masya Allah banyak ilmu dia. Alhamdulillah, jazahullah anna khairan jazak. Semoga Allah membalasi beliau sebaik-baik balasan insya-Allah. Baik, dan disebutkan di sini disunatkan hadir majlis khatam Quran bagi orang yang baca dan bagi orang yang tak bagus bacaan. Yang tak bagus baca pun tak apa, duduk. Yang tak baca pun duduk, ya. Yang perempuan uzur pun duduk. Sebagaimana dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim,
Nabi SAW memerintahkan perempuan yang uzur, yang haid untuk keluar menghadiri solat hari raya. Kenapa? Untuk mendapatkan kebaikannya dan doa kaum muslimin. Orang perempuan yang uzur mana boleh semayang Ustaz? Dia tak semayang, tapi dia hadir sama dalam majlis orang semayang hari raya. Macam itulah juga majlis khatam Quran. Walaupun dia uzur, dia tak boleh baca Quran, tapi dia duduk. Walaupun dia tak khatam Quran, dia duduk. Supaya dapat ambil barakah. Anak-anak pun duduk. Dan diriwayatkan daripada Musnad Darami Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW dan alim ulama dan kalangan sahabat radhiyallahu anhuma, bahawa dia menyuruh seseorang lelaki untuk perhatikan orang yang baca Quran. Kau tengok dia tu ya, dia baca Quran. Apabila dia nak khatam Quran, bagi tahu aku. Bagi tahu aku, masya-Allah. Kenapa? Dia nak hadir sama. Dia nak ikut sama-sama baca khatam Quran tu. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih daripada Qatadah, di mana sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu mengatakan, apabila khatam Quran, maka Anas radhiyallahu anhu, Anas ni siapa dia? Dia sahabat yang khidmat pada Nabi, khaddam Nabi 10 tahun di Madinah. Jadi saat Nabi tiba Madinah, mak dia datang bawa anak dia, Anas, ya Rasulullah, ini anak aku, kau jadikanlah dia khaddam pada kau. Apa kau nak suruh-suruh buatlah. Macam tu sekali. Jadi Anas bin Malik ni dia khidmat dengan Nabi, dan dia kata apabila datang masa khatam Quran, dia kumpulkan semua ahli keluarganya. Panggil anak-anak, mari. Bapa nak khatam Quran ni. Masya Allah. Kenapa? Kerana barakahnya majlis khatam Quran. Allahu Akbar. Dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Mujahid. Mujahid seorang ulama tabi'in yang tafsir Quran. Adalah mereka, para sahabat-sahabat, berkumpul ketika khatam Quran, dan mereka mengatakan tanzilur rahmah, turun rahmat ketika khatam Quran. Jadi bila kita khatam Quran, rahmat Allah mencurah-curah macam hujan lebat, masya-Allah. Jadi disunatkan, dikumpulkan keluarga kita, adik-beradik kita, dan juga siapa-siapa nak bersama-sama kita. Dan disunatkan untuk kita doa selepas kita khatamkan. Jadi ada habis khatam sadaqallahul azim, kita pun berdoa. Disunatkan, sunat yang sangat kuat. Maknanya sangat-sangat disuruh. Dan telah diriwayatkan pada Musnad Darimi bahawa daripada Humaid Al-A'raj katanya, siapa yang membaca Quran kemudian doa, maknanya pada waktu khatam Quran, amana ala du'ai 4,000 malak, diaminkan doanya oleh 4,000 malaikat, masya-Allah. Ini siapa yang baca Quran, ini tak disebut khatam, sorry. Siapa baca Quran, lepas baca Quran dan doa, maka diaminkan oleh 4,000 malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tentang khatam Quran, majlis khatam Quran dihadiri oleh 70,000 malaikat mengaminkan doanya, masya-Allah. Allahu Akbar. Itu kelebihan kita hadir majlis khatam Quran. Jadi ustaz, saya ni dah khatam dah, saya dah masuk surah Al-Imran dah sekarang, second round lah. Tak apa. Ini kita majlis khatam Quran, kita kalau boleh kita ni kali kita nak khatam Quran kat rumah kita, kita panggil anak kita, panggil isteri kita, panggil kawan-kawan kita, buat majlis khatam Quran. Itu sunat tu. Ya, itu sebagaimana kita baru baca tadi. Daripada Anas dan dalam Jami' Suyuti, maaf tadi saya sebut Ibnu Katsir, dalam Jami' Suyuti, kitab hadis Imam Suyuti, idza khatama al-'abdul Qur'ana sallat 'alaihi 'anil malaikatu 'inda khatmihi 60,000 malak. Apabila seorang hamba itu khatam Quran, diselawatkan atasnya di ketika khatam Quran oleh 60,000 malaikat. Apa makna selawat? Selawat tu doa malaikat, ya Allah, rahmatkan hamba ini, ya Allah, hamba rahmat. Jadi makna majlis khatam Quran didoakan, diaminkan oleh 4,000 malaikat dan didoakan oleh 60,000 malaikat. Masya Allah. Tak mau ke? Kita ni macam-macam hajat ni. Macam-macam masalah kita ada. Ini COVID ni pun tak habis-habis lagi ni. Tak nak doa ke? Tak mau ambil kesempatan? Rugilah.
Mari kita ambil kesempatan tuan-tuan ya. InsyaAllah malam ini kita akan adakan majlis. Dan ini bukan untuk pada malam ni. Ni kali tuan-tuan dan perempuan pun di rumah pun baca Quran, khatam. Walaupun tuan-tuan bapak yang khatam, mak yang khatam. Marilah kita sama-sama mak nak khatam Quran ni. Jadi kita duduk sama. Panggil anak-anak kita duduk sama ya. Dan Anas radhiyallahu mengatakan, sesiapa yang menyaksikan Quran ketika permulaan nak buka Quran, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sebagainya, maka dia seolah-olah menghadiri peperangan fi sabilillah, permulaan peperangan. Peperangan sabilillah. Dan siapa yang menghadiri, menyaksikan ketika khatam Quran, seolah-olah dia menyaksikan pembahagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Makna kekayaan nak dibagi-bagi. Ibaratnya macam itulah, rahmat Allah nak dibagi-bagi, pahala Allah nak bagi-bagi. Tak nak ke? Mari ni, nak bagi harta ni. Masya Allah, itulah tuan-tuan. Itulah kalau bagus, kita waktu khatam Quran, kita berkumpul ramai. Dan hendaklah orang yang berdoa itu, berdoa perkara yang penting-penting daripada urusan-urusan yang agama, akhirat, dunia pun boleh juga. Tapi taklah semesti habis-habiskan dunia. Kita ni kadang-kadang minta dunia tu sampai 70% doa kita tu. Untuk akhirat agak 30%. Tak boleh, kena terbalik. Akhirat tu 70%. Dunia itu 20%, 10%, okeylah. Sebab apa? Sebab dunia ini sudah dijamin Allah. Dalam perut ibu kita, apa rezeki kita, hidup kita, mati kita, bagaimana kita mencari hidup, bagaimana kaya, miskin, macam sakit ke, susah, semua dah ditulis. Tapi akhirat, mengikut pada keadaan kamu. Kamu beramal, dapatlah bahagian kamu. Kamu tak beramal, neraka tunggukan kamu. Itu saja. Nampak? Jadi kita perlu banyak pada akhirat. Dan dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Allah kita tak tahu lagi. Bagaimana dalam kubur kita. Berapa ribu tahun nak tunggu sebelum hari kiamat. Di pada mahsyar lagi. Setengah riwayat kata 50,000 tahun. Masya Allah. Di atas jembatan Siratal Mustaqim lagi 1,500 tahun. Allah. Bawanya neraka. Jatuh saja masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi begitulah ni tuan-tuan ya. Kita kena banyakkan berdoa untuk hari akhirat. Sebab akhirat itulah yang kita akan menjadi satu perkara yang benar-benar berjaya atau benar-benar kita rugi dan menyesal tak berguna. Dan doakan juga untuk kebaikan kaum muslimin kita. Sekarang kaum muslimin kita tertindas, dizalimi di mana-mana. Dan baru-baru ni kita semua kita dah tahu perkara yang berlaku di Baitul Maqdis ya. Kaum kafirin mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Orang tengah sembahyang tarawih. Dilepaskan bom chemical ke apa ke. Lepaskan peluru-peluru getar dia. Auzubillah min zalik. Hanya Allah sajalah yang dapat membantu saudara kita ya. Allahu Akbar. Dan doakanlah untuk kita punya raja-raja Islam kita, pemerintah Islam, supaya mereka bersatu padu ya. Perkara ini semua berlaku kerana orang Islam sendiri tak bersatu. Sebab itulah kaum kafirin mereka rasa alah tak ada apa, orang Islam tak akan boleh nak buat apa-apa. Sebab orang Islam sendiri tak ada bersatu. Allahu Akbar. Dan apabila kita khatam Quran, disunatkan terus sambung kepada permulaan Al-Quran. Sambung terus. Kita dah baca Qul a'udzu birabbin nas, terus kasal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Ustaz sambung Fatihah, terus sambung lagi Fatihah. Baca masuk surah Baqarah, alif lam mim zalikal kitabullah sampai 45 ayat, lepas tu stop. Wa ulaika humul kafirun ya. Kita stop. Kenapa sunat? Supaya kita ibadat ni tak putus. Kita dah habis khatam, dah habis, tak ada, kita sambung lagi. Jadi bulang balik, sambung lagi. Itu sunatnya. Sebab tu dalam hadis Nabi mengatakan khairul a'mal al-hallu war-ruhlah. Sebaik-baik amal ialah ar-rahlu war-ruhlah. Jadi sahabat bertanya, apa benda tu? Nabi kata iaitu pembulaan Quran, permulaan bacaan Quran dan penutupnya. Jadi sebaik-baik amal kita mula Quran, mula baca Quran dan mula penutup. Jadi bila dah sampai penutup, mula balik dan mula khatam pula, sambung lagi. Itu sunatnya macam tu ya.
Dalam berdoa kita dalam khatamul Quran, ini adalah sangat-sangat penting kerana bagi Nabi SAW telah bersabda, la yuradul qadha illa du'a wa la yazidul umr illa birru. Ya, tidak ditolak qadha. Qadha takdir Allah tak ditolak. Dah ditulis kau kena mati, berlanggar, kau kena COVID, kau kena musibah. Tak boleh ditolak. Illa doa, melainkan dengan doa. Jadi qada Allah tak akan dapat terlepas dari kita melainkan dengan doa. Ya Allah, Ya Allah. Bila kita banyak berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Okeylah, hamba ni lepaskan daripada bala, lepaskan daripada COVID, lepaskan daripada susah. Minta pada Allah doa. Kita sekarang kurang doa. Kita ada doa tapi kurang, tak sesungguh-sungguhnya. Hadis surah Imam Tirmizi dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah rahimun karimun. Allah tu maha pengasih dan maha pemurah. Yastahi min abdihi an yarfa ilaihi yadayhi. Malu Allah kepada hamba dia yang mengangkat tangan. Thumma la yadau fihi ma khairah. Kemudian Allah tak beri dia sesuatu. Allah malu. Allah ni sangat pemurah, sangat belas kasihan. Kita datang minta-minta, kemudian balik kosong tangan. Allah malu. Kalaulah orang yang pemurah, orang kaya, millionaire, pemurah sangat. Orang datang minta-minta, dia tak bagi. Malulah dia. Dia perasa dia mesti nak bagi something. Itu manusia. Allah lebih dari itu. Sedang manusia pun Allah yang letakkan sifat kasih sayang. Allah lebih dari yang demikian. Sebab tu di sini bila kita berdoa, sunat kita mengangkat tangan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, la ta'jizu fi doa. Jangan kamu merasa lemah dengan doa. Fa innahu lan yahlika ma'a doa ahadun. Kerana takkan binasa seseorang dengan banyak berdoa. Itu tuan-tuan ya. Dan Nabi bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu ialah senjata orang beriman. Kita tak ada senjata kuat. Kita tak ada bala tentera. Kita tak ada nuklear. Tapi kita ada doa. Ya Allah, kau selamatkanlah umat Islam yang teraniaya di Baitul Maqdis. Ya Allah, peliharalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, peliharalah kaum muslimin yang tertindas di mana-mana. Ya Allah, kaum yang zalim kepada umat Islam, berikan mereka kesedaran dan keinsafan. Ya Allah, Anda kata mereka terus dengan kezaliman mereka. Engkau sajalah yang boleh bertindak atas mereka. Kau binasakan mereka, tenggelamkan mereka, pecah belahkan mereka, jadikan musibah bala atas diri mereka sendiri. Kami tak ada daya dan upaya melainkan hanya mengangkat tangan dan bermohon padamu, Ya Allah. Kerana kami tahu Engkau lah Tuhan yang berkuasa dan Engkau lah Tuhan yang berkuasa untuk membinasakan orang-orang yang melakukan penganiayaan dan kezaliman pada umat yang beriman. Ya Allah, terimalah doa kami dengan berkat Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita mintalah pada Allah, tuan-tuan ya. Itu sajalah senjata kita. Senjata kita ialah doa ya. Orang-orang yang zalim tu dia ada nuklear, dia ada bom, dia ada jet. Kita tak ada apa-apa tapi kita ada doa. Minta pada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak tolong, tak ada satu apa pun bolehlah halang pertolongan Allah ya. Allahu Akbar. Dan syarat doa itu Nabi mengatakan ma min rajulin muslim da'a Allah bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Tidak seorang muslim yang berdoa pada Allah dengan doa yang syaratnya tak ada dalam doa itu dosa. Dosa tu apa? Nak minta buat maksiat, nak minta bini orang. Jangan. Wala qati'atur rahim, dan tidak ada doa itu membuat kepada putus silaturahim. Ya Allah, kau putuskan silaturahim aku dengan dia. Ya Allah, aku tak mau mengaku. Jangan. Kalau doa tu tak ada mengandung yang demikian, tak ada dosa, tak ada putus silaturahim, illa atahullah, malaikat Allah akan berikan kepada dia apa dia minta. Dengan salah satu tiga cara. Ustaz, macam mana tu? Pertama, Allah segerakan apa yang dia minta. Allah bagikan dia. Yang kedua, Allah simpankan ke akhirat. Allah Ustaz, simpan akhirat. Kita nak minta kat dunia ni. Alah, kau cakap nanti kat akhirat Allah panggil, hai hambaku, kau doa ni, aku tak sampaikan kat dunia. Ya betul ya Allah. Sekarang aku bagikan kau balasan dia. Doa yang kau minta tak dapat, ini balas. Bila dilihat oleh orang-orang pada mahsyar, orang-orang pada masyarakat tu, Masya Allah, kalau kami tahu macam ini balasan, semua doa kami jangan diterima. Alah, cakap je. Tapi itu balasan Allah. Lepas tu kita reda lah.
Bila doa tak dapat, ustaz, saya doa ni lama dah tapi tak dapat. Dapat dah, cuma Allah simpankan ke akhirat. Itu saja, ya. Dan cara yang ketiga yang Allah Ta'ala kabulkan doa tu, ialah Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada kejahatan. Dia minta kaya, dia minta sihat, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia kaya, tak bagi dia sihat, dia sakit saja. Tapi Allah bagikan dia kebaikan, jauhkan dia daripada kejahatan. Dia sebenarnya, anak dia itu nak jadi, maaf kata, penagih dadah. Tapi kerana dia doa minta dia rezeki dan minta anak soleh, Allah tukarkan. Doa dia minta rezeki tak dapat, tapi anak dia tak menagih dadah. Dia minta murah rezeki tak dapat, tapi dia sihat walafiat. Allah balaskan dia sihat. Orang yang ada duit tapi kemudian sakit masuk hospital, habis duit dia, habis. Itu tuan-tuan, ya. Allahu Akbar. Hadis surah Imam Tabarani. Dan berkata alim-alim ulama, apabila saat kita nak khatam Quran, liniyatin, dengan niat qada hajat, iaitu mencapai sesuatu hajat, mujarrabun la syakka fi, maka mujarrab, dapat dia, tak ragu-ragu lagi. Jadi sebelum kita nak khatam Quran tu, kita niat, ya Allah, dengan berkat khatam Quran ni, ya Allah, Kau kabulkan hajat aku, sembuhkan sakit aku ni, ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, jadikan anak-anak aku semua jadi orang yang baik-baik, yang soleh, solehah. Kita niatlah dalam hati kita tu sebelum kita nak mulakan khatam Quran tu, ya. InsyaAllah pasti akan dikabulkan. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam sedikit daripada adab yang kita membaca ataupun majlis khatam Al-Quran. Tetapi adab ataupun bacaan Quran tu, apa cara yang kita nak baca? Jadi kita, kalau bagusnya kita pilih waktu yang paling baik. Waktu paling baik dia bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah bulan Ramadan. Waktu paling baik iaitu pada akhir malam. Akhir malam orang tengah tidur, kita pun tak bangun, ya. Ataupun siang hari, pagi hari, awal pagi. Semua waktu-waktu mustajab. Dan sunat kita dalam keadaan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Kemudian thumma yanbaghi fi ghairi salah. Kalau sekiranya kita dah berdoa, kalau kita doa tu, kita sapu muka doa, muka kita sapu. Itu sunat. Itu dalam hadis. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila baginda Nabi berdoa, Nabi angkat tangan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai doa, Nabi sapu mukanya itu. Itu dia, tuan-tuan, ya. Jadi bila kita doa tu, kita doa yang suara yang agak sederhana. Kalau orang ramai kita nak dengarkan tu, terpaksa kita angkat suara kita sikit. Tapi kalau tidak, kita sederhana, kita semua orang dengar. Dan jangan kita buat doa tu doa dengan berlagu, dengan bersajak macam orang berpantun. Tak payahlah, tak payah nak susun-susun lah. Apa yang Allah Ta'ala ilhamkan tu, apa yang Allah Ta'ala tunjukkan, itulah kita doa, ya. Dan bila kita doa, kita penuh rasa khusyuk, tadarruk, rendah diri, dengan rasa kita mengharapkan sangat rahmat Allah, bantuan Allah. Dan kita yakin Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita. Seperti yang kita dah sebut tadi, Allah kabulkan doa kita. Yakin. Dan kita minta pada Allah tu dengan kita kata confirm. Umpama kita kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Confirm, kita minta. Jangan kita kata, ya Allah, ampunkan dosaku jika engkau kehendaki. InsyaAllah. Jangan. InsyaAllah tu apa? InsyaAllah jika Allah kehendaki. Ya Allah, kau jauhkan aku daripada penyakit COVID ni. InsyaAllah. Jangan. Apa nak insyaAllah pula? Minta mana confirm. Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit COVID ni. Ya Allah, kau sembuhkan penyakit aku ni. Ya Allah, kau selamatkan umat Islam di Palestin. Ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa. Ya Allah. Macam tu confirm. Bukan kata, lepas tu kita insyaAllah. Jangan. Dalam berdoa ni ada dua. Satu kita minta, satu kita buat pengakuan. Kalau kita minta, orang makmum, amin. Ya Allah, kabulkan. Itu makna amin tu, ya Allah, kabulkan. Kalau kita buat pengakuan, iktiraf, ya Allah, kami hamba yang banyak dosa. Jangan cakap amin. Amin tu mana kabulkan, nak banyak dosa lagi. Bukan macam tu. Habis nak kata apa, Ustaz? Kata, ya Allah. Mana kita pun merintih mengadu nasib pada Allah. Ya Allah, kami ni banyak dosa, ya Allah. Ya amin. Jangan cakap amin. Allah. Ya Allah. Macam itulah.
Macam itulah caranya bila kita berdoa tuan-tuan ya. Jadi sunatnya tapak tangan kita menghadap pada melangit atau menghadap pada muka kita ya. Nah, kemudian nak doa tu sunatnya kita boleh angkat tangan, tapi mana kita nak letak tangan kita begini bertentangan ataupun dirapatkan. Setengah ulama kata rapatkan kita doa ya. Itu lebih rasa tawaduk. Tapi kalau kita nak angkat tangan, sebab Nabi pun ada riwayat, jangan cakap tak ada. Nabi angkat tangan sampai nampak ketiak dia. Nabi angkat tangan tinggi. Jadi begitulah dia tuan-tuannya. Sewaktu dalam perang Badar, Nabi angkat tangan sampai sal Nabi terjatuh. Sebab apa? Nabi angkat tangan tinggi sampai jatuh sal dia. Itu tuan-tuan dan puan ya. Itulah dia tuan-tuan adab-adab kita untuk kita berdoa. InsyaAllah malam ni kita akan adakan doa khatamul Quran. Khatam Quran dan doa khatamul Quran insyaAllah. Dan saya akan sebutkan nanti sedikit tentang tertib kita membaca khatam Quran ya. Nak baca apa-apa lagi ya. Wallahu alam, masa tak mengizinkan kita tuan-tuan ya. Mungkin sampai situ saja untuk kita pada petang ini. InsyaAllah malam ni jam 10 malam lepas main tarawih, kita buka online kita FBT M4 Travel untuk kita ikuti bersama majlis khatamul Quran. Ajak anak-anak kita semua duduk dengar ni, ustaz nak doa ni, mari baca, kita baca sama-sama. Yang perempuan uzur tak boleh baca lah, tapi yang tak uzur boleh baca sama, maupun dia khatam ataupun dia tak khatam, dia baca sama ya. Jadi macam itulah dia kita dalam majlis khatam Quran. Nah, kalau boleh semuanya dalam keadaan tutup aurat ya. Jadi kaum lelaki, perempuan tutup aurat. Macam kita nak sembahyang tutup aurat, kita nak doa sama ya. Wallahu alam ya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menderma dan juga zakat, dan saya cukuplah ya. Zakat dan fidyah dan juga zakat fitrah saya stop ya. Saya minta supaya tak dikirimkan lagi. Sebab apa, masa saya pun sibuk sikit ya, banyak kita nak kena cek dan kena tengok lagi, jadi banyak juga masa yang diambil. Tapi kalau untuk yang nak derma Palestin, Yaman, untuk sedekah madrasah, masjid, infak Ramadan, kita boleh terima lagi lah ya, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja. Maaf saja dalam penyampaian saya. InsyaAllah besok lagi ada kita punya pengajian kita. Besok kita akan bicarakan tentang apakah amalan pada malam Hari Raya Aidil Fitri. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Besok hari 29, malam tu malam 30. Dan kemudian pada 30 hari bulan, hari Rabu, 12 Mei, pukul 4.45 petang, kita akan adakan majlis wida' Ramadan. Selamat tinggal, wahai Ramadan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.